Sebab tu kita di akhirat nanti penceritaannya mudah. Hang buat, hang dapat pahala. Hang langgar kejahatan, maka hang dapat dosa. Tak ada orang lain. Saya selalu didik diri kita, contoh suami isteri. Isteri, jangan pernah menganggap dosamu ditanggung oleh lakimu. Ikut suka hati je ya. Awak suka-suka buat dosa, ya Allah, laki saya yang tanggung. Siapa yang buat? Awak yang buat, awak yang nanggung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dengan izin Allah walaupun pada waktu dan tarikh yang berlainan. Masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita meneruskan pengajian kita berhubung kait dengan ayat-ayat pilihan, hubung kait dengan la tahzan. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, kerana kita itu dekat dengan yang maha kuasa. Simple aja hidupnya. Tak payah kelang kabut sangat-sangatlah. Sebab semuanya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Baik. Ayat-ayat pilihan pada hari ini kita akan sembang tentang sabar. Sebab sabar ni kita ngaji dah dulu bahawa sabar yang pertama itu sabar dalam mengerjakan perintah Allah. Sabar je. Sampai bila Ustaz nak solat? Sampailah awak mati. Kalau sampai pencen boleh tak Ustaz? Lepas pencen tak payah solat? Tak boleh. Akan sabar di dalam mentaati perintah Allah itu perlukan kesabaran sebenarnya. Okey, baik. Yang kedua, kita dah belajar sedikit sebanyak tentang sabar yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah tak bagi buat, jangan buat. Allah kata jangan ngata ke orang, tulah mula-mula dibuat. Tinggalkan. Allah kata jangan buat benda haram. Yang tujuh. Maksudnya sabar. Apa sabar tu? Sabar jangan buat. Iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga telah kita bincang juga, iaitu sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia bagi dekat kita dapat kontrak 4-5 juta kadang-kadang. Tu pun ujian juga, takut lupa diri. Dulu masa miskin, baik betul dengan orang. Udah mula dapat kontrak, nyombong pula dengan jiran sebelah. Itu kan ya. Musibah juga sama. Sabar dalam duk elok-elok, musibah. Ada orang yang kita sayang meninggal dunia contohnya. Musibah anak kita aksiden rupanya. Musibah kerana adik-beradik kita bercerai rupanya. Itu semua. Itu musibah. Allah suruh sabar tak? Sabar. Kalau kita baca dalam Quran, Allah kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim
minal amwali wal anfusi was samarat. Hujung sekali. Wa basyiris sabirin. Khabar gembira pada orang yang sabar. Udah, tenang aja. Apa maksud khabar gembira? Khabar gembira dia tak ada kelang kabut, tak ada tentu, tak ada. Dia tenang. Tak apalah kalau duit sikit, kita makan sikit. Kalau duit banyak, kita makan banyak. Udah. Kalau duit tak ada raya ni nak beli baju, tak payah beli baju. Pakai je baju yang tahun lepas. Kalau ada duit, beli je baju baru. Tenang. Tak payah susah. Kalau anak dah usaha ni tengah ambil SPM ni. Kan ya? Anak usaha, tiba-tiba tak dapat juga apa yang kita nak. Udah, tenang aja. Mungkin kejayaannya besok di diploma dengan degree, bukan pada SPM. Kadang-kadang anak-anak kita tak lulus SPM, tapi bila dia belajar kemahiran, boleh buka peniaga, Allah rupanya di sana rezeki besarnya. Maka tenang aja, apa nak kelang kabut, sebab rezeki bukan hak kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nak dapat ketenangan, Allahumma antas salam. Allah itu maha sejahtera. Wa minkas salam, daripadanya lah kesejahteraan itu. Balik pada Allah Ta'ala. Ya, okey, baik. Itu mukadimah, belum start. Ni baru nak start. Baik, kita mulakan dengan surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du. Pada surah yang ke-13 pada ayat 22 pada hari ini. Surah, orang Melayu kata Ar-Ra'du atau surah Ar-Ra'd, pada ayat surah 13 ayat 22. Kita tengok pesanan Allah, sebahagian daripada ayat itu Allah kata apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan salat. Allah kata orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Allah. Bila jadi apa-apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, kita harap redha Allah je. Kadang-kadang di atas muka bumi Allah ni Allah uji. Dapat kehidupan tak seperti mana kita harap. Kalau tanya kita, kalau boleh nak buat rumah banglo 13 tingkat, kita punya je. Swimming pool ada, air terjun ada, semua sekali ada kat situ. Pakai lift segala macam lah kalau tanya kita lah. Tapi Allah bagi ke tidak? Allah tak bagi. Allah bagi sungai jadi swimming pool, pergilah. Ke air terjun mana-mana, mandi. Cukup. Ya, jangan komplain. Kadang-kadang kita nak segala macam. Ya, boleh mengaji Quran ni macam Sharifah Khasif. Juara antarabangsa. Dulu zaman kita dulu, siapa? Rogayah Sulong. Tak dapat jadi Rogayah Bongsu pun jadi. Iya, sungguh. Tapi tak jadi sebab suara kita tak sedap. Ngaji Quran 12 tahun dah, orang kata ni nun mati dak, bukan nun palsu. Bukan mati kita hidup di kita, ya Allah, kan ya. Maka tenang-tenang. Allah pesan orang-orang yang sabar itu dia harap redha Allah. Tak apa, nanti Allah ganti. Tak apa. Kalaulah pertama, kalau doa Allah tak bagi, bukan maksud tak bagi. Saya selalu ingatkan, orang yang berdoa semalam, tiba-tiba hari ini Allah makbulkan doamu, itu tanda Allah sayang padamu. Semalam dapat, semalam minta, hari ini dapat. Alhamdulillah. Ada orang berdoa 20 tahun dahulu, hari ini baru Allah makbulkan doamu. Itu tanda Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu. Nak doa ke tidak? Nak minta ke tidak? Nak doa ke tidak? Nak sabar ke tidak? Tapi ada kalanya kita berdoa dari dulu sampai sekarang.
Dari kecil udah tua, dari hidup dah ada tanda nak mati, tak dapat juga. Apa maksudnya? Maksudnya Allah bukan tak bagi di dunia ni. Allah merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita nak. Oh, kita nak rumah banglo di dunia. Allah kata sabar kejap, aku sediakan banglo dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Semuanya ada penghujung dengan pengakhiran sabar. Udah, tenang. Ya, sabar. Jadi orang yang sabar dia harap redha Allah. Macam mana nak kuat sabar dengan harap redha Allah? Wa aqamus solah. Kena kuatkan solat. Kalau solat fardu dah jaga elok, alhamdulillah, tambah dengan solat sunat. Bagi kami orang lelaki, tambah dengan solat fardu berjamaah di masjid. Orang perempuan, kalau suami tak datang, awak tak payah datang. Kadang-kadang kita tanya, akak mana abang? Abang kirim akak datang. Kenapa perangai macam ni? Kan ya. Jadi kalau mengaji macam ni tak apa. Ni kuliah muslimat. Jadi orang perempuan solat je di rumah. Kalau nak ni, nak orang yang nak cari redha Allah, dia nak sabar, tambah sabar dia macam mana? Solat. Solat fardu tu dia buat. Kalau dah saya biasanya lewat waktu, buat di awal waktu. Kalau salatnya itu laju 100 km sejam contohnya, maka dia kurangkan kelajuan tu 30 km je, macam lalu depan sekolah kan slow. Itu salat. Tertib, tartil aja. Kalau dia baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tukar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Satu. Gitu. Kalaulah dulu dia solat fardu tak ada solat sunat, maka tambah dengan solat sunat. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, sebelum dan selepas. Kalaulah itu pun dah cukup, tambah dengan solat-solat lain. Tahajudnya belum start, ya, witirnya ada. Ni apa lagi? Waktu ni sekarang ni duhanya ada dan macam-macam. Maka orang yang mengukuhkan ibadah salahnya, terutama solat fardu yang disempurnakan dengan tambahan solat sunat, maka mereka itu beroleh kesabaran, mereka itu bakal beroleh redha daripada Allah. Bertunjangkan surah Ar-Ra'd surah 13 pada ayat 22. Okey, jadi tenang-tenang je lah. Tenang-tenang. Saya selalu kata, Ustaz, saya ni ada macam-macam masalah. Alhamdulillah, itu orang lah tu. Kalau namanya orang, mesti ada masalah. Ustaz, saya Alhamdulillah, langsung tak ada masalah. Jin lah tu. Kan? Tak ada masalah, Ustaz. Itulah masalah awak. Bila manusia tak ada masalah, maka dia tak nak doa. Dia tak nak doa pada Allah Ta'ala. Buat apa nak doa? Tak ada masalah. Masa anak lulus periksa, mana ada doa? Tapi masa anak gagal, kita pun, ya Allah, bagilah ya Allah, kan? Masa kaya, mana ada doa? Masa miskin, jual kari pap King Kong. Masa laku, mana ada doa? Masa tak laku, ya Allah, zikir Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak 1000 kali. Tu manusia. Baik. Itu habis ayat pertama. Siapa nak tanya, angkat tangan dan tanya je, ya. Macam biasa saya selalu pesan. Ini kadang-kadang ngajar. Rupanya dia tak faham. Orang suruh tanya, tak nak tanya. Okey, baik. Ayat yang kedua. Cek pelan-pelan. Ayat dari surah mana? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 45. Ya, 45. Surah Al-Baqarah ni surah yang terpanjang dalam Quran. Surah yang kedua, 286 ayat. Nabi solat tahajud baca Al-Baqarah. 286, kita terjunam. Sungguh, kita boleh bersembang 3 jam.
berjalan di melewati mall 6 tingkat, semua tak ada masalah. Solat kejap aja lenguh kepala lutut. Nah, Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah surah kedua ayat 45. Wasta'inu. Apa maksud wasta'inu? Mintalah pertolongan, mintalah bantuan daripada siapa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Jadi apa-apa sabar, tak apa, buat. Cuba dulu buka berniaga, tak jadi, tak apa. Start balik, belajar dengan Cik Nom. Kan ya, dekat YouTube Cik Nom kan dengan tu kan. Belajar lagi, pergi kursus lagi, buat cupcake tak laku, buat lagi, ada benda yang tak kena tu. Kan ya, doanya mungkin kurang dan sebagainya. Tenang, sabar. Dalam keadaan kita berhadapan dengan apa-apa masalah, first kali adalah sabar. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tak apa, sabar gitu. Dan bagaimana cara yang kedua? Ambil wudu, solat, minta petunjuk dari Allah. Jangan solat istikharah hanya time nak menikah aja. Ada dua orang, seorang tu cikgu kan, seorang tu supervisor kilang. Dua-dua masuk Minang. Orang perempuan jadi macam mana nak pilih ni? Itu kan. Okey, solat istikharah. Masa nak dapat kerja baru nak cari solat istikharah. Tak. Solat istikharah ni adalah solat mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita jadi masalah, pertama bila satu-satu kejadian berlaku, sabar dulu. Sabar dulu, tarik nafas. Kalaulah benda tu baik. Ya, dapat berita, tiba-tiba je dapat berita anak dapat 18A1 macam Amalina. Contohnya, maka sabar dulu, jangan cerita kat orang. Takut anak tu tertengok rupanya 18E1. Tu kan. Silap tengok. Jadi tenang-tenang aja. Jangan, ini belum apa-apa dah hantar WhatsApp kat orang lain. Masuk Facebook, nanti dulu. Sabar tu. Tu kebahagiaan. Kata apa dekat mulut, kata apa? Alhamdulillah. Atau dapat berita buruk. Dengar berita kata ada saudara, ada apa, abang kita meninggal. Rupanya bukan abang kita. Berita tu kita dengar tu abang, kawan kepada abang kita. Kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dulu. Macam mana nak cari ketenangan? Ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Sebab tu saya selalu pesan. Ada ibu-ibu selalu tanya dia kita, Ustaz, waktu bila paling baik sekali buat solat sunat taubat? Saya tanya, acik buat waktu bila? Saya buat, dia kata pukul 4 pagi. Solat sunat taubat. Okey ke tidak, Ustaz? Saya kata, kalau acik buat dosa pukul 12 tengah hari, takkan solat pukul 4 pagi kalau mati pukul 2 petang? Solat sunat taubat atau solat taubat dibuat selepas kita merasai bahawa kita melakukan dosa. Kata sekarang ni pukul berapa? Kan ya? 9.50 contohnya kan. Pukul 9.50 buat dosa, ambil wudu, kemudian solat 2 rakaat. Nabi kata ketika kamu sujud, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosamu. Tu nama solat taubat lah tu. Sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Kalau dah tak reti, rabbighfirli, rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah aku zalim berbuat dosa pada diriku, ampuni aku ya Allah. Tu kaedah dia. Bila mana buat dosa sedar, Allah dosa ni, ambil wudu dan kemudian solat sunat taubat. Tu betul. Ini dihimpun. Himpun bila? 10 akhir Ramadan.
Buat dosa bulan Rejab. Bayangkan 2 bulan lepas tu, kalau mati, macam mana gaya? Kan? Maka hidup kita ni fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Jangan nangguh-nangguh lagi. Hidup kita ini wasari'u. Bersegeralah kamu, jangan menunda-nunda. Jangan tangguh lagi untuk buat kebaikan. Umur kita belum tentu, ya Allah. Okay, kan? Jadi pertama sekali, bila kita ada masalah, wasta'inu, mintalah. Dengan bantuan pertama, sabar. Sabar, tarik nafas. Sabar dulu, dengar berita. Sabar. Sabar dulu, jangan melenting. Kan aku dah kata, oh itu belum apa-apa lagi. Kemudian ambil wudu. Salat 2 rakaat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Maksud khusyuk ini apa? Dia memaksa diri dia untuk berhadapan dengan Allah, mengadu kepada Allah. Kalau nak harap khusyuk, muka kita tak ada harapan. Baru angkat takbir je, gelak kakak baru tengok jeb sepatu. Kan ya? Baru baca Fatihah, lepas tu masuk surah Fatihah, baca ke tidak tadi ya? Tiap-tiap hari terlupa 3 ke 4. Lebih teruk subuh pun tersasul. 1 ke 2. Iya. Memang lemah ni tak tahu nak cakap dah. Maka khusyuk ini, dia tidak akan hadir macam tu aja. Dia kena paksa diri kita untuk buat. Kalau nak tunggu ikhlas baru nak buat, memang tak ada harapan. Jadi buat sehingga kita rasa ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak buat. Nak datang masjid, jangan tunggu tua baru datang. Datang daripada muda sampai ke tua. Nak sedekah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah daripada miskin sampai kaya. Ini tunggu kaya baru nak sedekah. Elok-elok kaya, lagi bakhil jadinya. Itu manusia. Okey? Jadi ulang sama juga. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 45 ini Allah kata minta tolong dengan kaedahnya sabar dan kemudian solat. Sebab tu kalau kita duduk dalam bulan Rejab ni kan, kita selalu bercerita tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa di Madinah. Apa nama lagi satu? Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa di Palestin terus naik ke Sidratul Muntaha. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua naik sampai langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim, naik selepas langit ke-7 Sidratul Muntaha. Dan apa yang Nabi dapat? Hadiah daripada Allah, salat fardu bagi kita 50 rakaat. Kalaulah kita ni kena buat 50, tak sempat jual kari pap. Ya. Tak sempat nak pergi mana-mana. Datang Al-Falah kuliah muslimat pun tak sempat 50 waktu. Tapi kasihnya Allah, asbab dia bagi 50 tu kenapa? Sebab last nanti dia nak bagi 5 tapi pahalanya 50. Tu asbabnya. Itu kaedah dia. Maka kita buatlah sungguh-sungguh. Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan. Indah dan hebatnya solat, Allah tak bagi kat Nabi dalam mimpi. Allah tak bagi dekat Nabi melalui wahyu datang daripada Jibril, tidak. Tapi Allah jemput Nabi berhadapan dengan dia. Puan-puan, tuan-tuan juga, cuba bayangkan kita ni kalau tiba-tiba YB jemput pergi jumpa dia nak bagi hadiah, kan seronok. Itu baru YB. Menteri besar jemput, lagi seronok. Perdana Menteri jemput, lagi seronok. Agong jemput, Allahu Rabbi, tempah baju batik kita. Seronoknya ini Allah jemput. Tu dia punya tanda kemuliaan. Sebab tu tenang-tenang je bila ujian. Siapa yang belajar tentang Isra' wal Mi'raj? Isra' wal Mi'raj sebelum berlaku tahun sebelumnya, berlaku 2 kematian terhadap keluarga Nabi. Kematian
Khadijah binti Khuwailid. Isterinya yang pertama, isteri paling tua, maksudnya paling awal, dan isteri yang mengurniakan dia 6 orang anak, isteri yang mula-mula memberi kasih sayang kepada dia, isteri yang mengorbankan harta, seluruh harta demi agama, isteri yang dicemburui oleh banyak isteri-isteri yang lain, dan isteri yang apabila melihat suaminya dalam keadaan kegusaran, dia peluk rapat tanpa meninggalkan sikit pun suami dia. Tu Khadijah. Orang yang cukup dia sayang, meninggal. Allahu Rabbi. Dia Nabi kan manusia biasa seperti kita juga, kan ya. Kemudian tak lama selepas itu, pak seraga dia pula, Abi Talib, mati. Walaupun Abi Talib ini bukan Islam, tapi ketika dia menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kesedihan yang datang serentak pada tahun tersebut, sedih tu, tapi Nabi sabar. Akhirnya hadiahnya apa? Hadiahnya Allah jemput, datang jumpa Allah secara berhadapan. Siapa baca hadis, ulama kata berpandukan hadis, ya, dalam kitab Isra wal Ma'raj yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi berhadapan dengan Allah sejauh seperti 2 busur anak panah aja. 2 busur anak panah tu sampai macam tu. Jadi tenang aja, kalau kita ada masalah, sabar, insya-Allah Allah akan jemput kita nanti dengan kebaikan. Apa maksud jemput? Allah akan gantikan ujian kita yang pernah kita sabar tadi dengan nikmat yang kadang-kadang kita tak sangka. Memang tak sangka. Ya, baik. Disebab itu kita harus fikir-fikirkan di mana kedudukan solat kita. Adakah kita berusaha untuk memperlengkapkan solat? Dengan kaedah itulah yang kita dapat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ketiga. Tak ada soalan? Tak ada nah? Nampak macam faham. Okey, baik. Kita tak ada pengkhususan, tapi nak beri peringatan dan tazkirah kepada kita, insya-Allah. Ayat yang ketiga, surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 153. Ya, surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua ayat 153, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Tu cantiknya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk berhadapan dengan susah payahmu, yakni dengan sabar dan dengan solat. Dua kesinambungan ini perlu. Kalau awak solat tapi tak sabar, tak boleh. Kalau awak sabar tapi tak solat, tak boleh. Mesti benda itu akan berjalan seiringan. Ya, sabar dulu, tarik nafas, ambil wudu, solat. Untuk apa? Doa di dalam solat. Apa doanya? Apa-apa doa untuk kita meminta kemudahan. Dalam solat 2 rakaat itu sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, mudahkan ya Allah, jangan kau susahkan apa yang aku hadapi ini, akhirkan kesemuanya dengan kebaikan. Allahumma la sahla, ya Allah, jangan kau susahkan melainkan kau mudahkan. Illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Macam-macam ada doa. Ya, insya-Allah cuba-cubalah. Ya, cuba-cubalah. Kalau hafal lagu Hindustan boleh, tak kalau doa pendek tak boleh. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin bil khair. 3 je. Awak hafal lagu Hindustan boleh. Muskurani ki baja tum ho, gunggulani ki baja tum ho.
Jia jaina 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 ore piare. Faham tidak? Tak sungguh. Nah ya, jadi kalau yang tu kita boleh hafal, takkanlah ustaz hafal. Okey baik. Jadi kita jomlah tanda kita orang beriman ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman itu. Orang beriman itu apa? Ista'inu bis-sabri was-salah. Bila ada masalah, mohon pada Allah dengan sabar dan juga solat. Sabar dulu, istighfar, jangan ambil tindakan melulu, jangan terkam sembrono gitu, tak boleh. Sabar dulu. Kalau jadi apa-apa jangan marah dulu. Kalau marah buat apa? Istighfar lagi. Ambil wuduk lagi. Tak, belum solat. Ini apa, marah dulu. Okey, tarik nafas, minum air. Kalau minum air tak jadi, cari air batu. Cari swimming pool, terjun. Itu kan ya. Kerana air sifatnya menyejukkan yang panas. Nabi kata marah itu datang dari setan. Setan tercipta dari api, sejukkan dengan air. Itu je. Sabar kejap. Kemudian ambil wuduk. Kemudian baru kita solat 2 rakaat. Solat itu kenapa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini didatangi ujian. Tunjuki aku jalan keluar ya Allah. Gitu aja. Bukannya susah. Doa berulang-ulangan ya. Orang beriman itu, mereka itu minta pertolongan dalam berhadapan dengan ujian Allah itu dengan sabar dan salat. Dan orang yang beriman, yang sabar dan solat itu, di hujung janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Dah. Tak payah susah sangat, sabar aja. Ustaz, laki saya buat perangai udah 12 kali Ustaz. Sabar dulu. Jangan tengok pada perangainya itu. Cuba banding dengan kebaikan yang dia ada tu. Contohnya, anak saya belajar tak dapat, belajar tak dapat, belajar tak dapat. Kenapa? Dia kan waris awak. Awak dulu pun semua fail. Jadi logik lah. Sabar-sabarlah. Anak kita fail SPM, kita dulu SRP fail. Tu kan. Zaman kita dulu kan SRP. Penilaian darjah 5 langsung tak ambil pula tu. Kan? Baik. Jadi sifat yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ini, orang beriman, andai dia benar orang beriman, maka bila dia ada masalah, dia hadapi dengan sabar dan juga dengan salat, kerana dia yakin bahawa Allah menjanjikan Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Jadi tak apalah, tenang aja. Kita selalu belajar kena merenung kepada orang lain. Kalaulah kita ni sihat, tiba-tiba datang sakit sikit kita merengek, cuba tengok pada orang yang sakit, yang terlantar, yang hospital menjadi rumah pertama berbanding rumahnya sendiri. Ada orang yang duduk hospital udah macam penduduk tetap di hospital tu. Balik tu hanya minta cuti dengan doktor. Sekejap dengan bawa tangki gas bawa balik. Tu sampai begitu. Kita alhamdulillah sihat walafiat. Merengek, merungut. Minta darah sampai 6 kali satu hari. Tu dalam merengek dengan merungut tu. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang kita ada pada hari ini. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain, tapi jangan banding dengan orang yang lebih daripada kita. Kita tak bersyukur. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menyatakan orang yang sihat kena renung pada orang yang sakit.
Orang yang sakit mesti renung pada orang yang udah mati tak sempat taubat. Kita masih lagi sakit, solat pahalanya lebih besar daripada sihat yang solat. Dia bersusah payah. Gitu. Orang yang ada kenderaan tengok pada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki pandang pada orang yang lumpuh. Ya Allah, aku masih ada kaki. Boleh pergi asal nama pasar, muka aku ada di sana. Pasar Tani, pasar malam, pasar pagi, pasar Aceh, pasar Kemboja sekarang pun ada, pasar Vietnam. Segala macam pasar muka kita ada. Alhamdulillah. Begitu yang kita seharus. Saya selalu ungkapkan kalimah-kalimah mudah untuk kita fahami supaya kita bersyukur. Ada merungut, ustaz, anak saya langsung tak dengar cakap. Nasib baik kau ada anak. Ada orang lain 18 tahun buat macam-macam, tak ada anak. Dapat anak angkat pula tu penyamun. Kan, awak ada anak, alhamdulillah, kan ya. Ustaz, laki saya sekian-sekian, nasib baik awak ada laki, ada orang lain tak laku-laku sampai ketua. Ya. Bahasa mudah. Tapi untuk dapat kesempurnaan boleh ke tidak? Tak boleh, sebab kita sendiri pun tak sempurna. Okey, baik. Boleh faham ke tidak? Okey, kita sedang berpusing mengatakan bahawa sabar dan terus sabar. Sampai bila? Sampai mati je. Lambat lagi ustaz. Apa yang lambat? Takut besok kau mati. Cukup. Itu kan. Jadi sabar je, tenang insya-Allah. Okey, baik. Ayat yang seterusnya surah Al-Qasas pada ayat 54 ya, surah Al-Qasas pada ayat 54. Alhamdulillah, dalam pun ada dekat 300 orang ni Facebook. Okey, baik. Surah Al-Qasas ayat 54, Allah kata apa? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu akan beroleh pahala marratain, 2 kali ganda, disebabkan kesabaran mereka dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan mereka menderma dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Ada 3 ruang yang kita perlu pelajari. Ya, hadiahnya apa? 2 pahala. Hadiahnya. Awak buat 1, ganjarannya 2. Kita umat Nabi SAW beruntung. Apa yang beruntung? Ngaji Quran, setiap alif, lam, mim dapat 30. Bukan dapat 3. Alif 10, lam 10, setiap 1 huruf. Kita solat 1 waktu, gandaannya 10. Sebab tu kita dapat 50 1 hari. Bulan Ramadan kita ada 1 malam yang tak ada pada zaman Nabi lain. Lailatul Qadar, pahalanya 84 tahun. Bayangkan awak dapat keampunan 84 tahun dan awak mati ketika umur 80 tahun, ada ekstra pahala lagi. Tu pun manusia tak nak berebut-rebut nak baik. Dia nak terhegeh-hegeh, dia nak buat jahat juga. Asyik Allah. Nah, baik. Jadi mereka itu ulaika yu'tauna ajrahum marratain, diberi 2 gandaan pahala. Siapa? Bima sabaru, orang yang sabar. Pahala sabar ni apa? Yang 2 ni. Pertama, bila Allah uji dia sabar, Allah uji dia dapat pahala. Dan bila dia sabar dia dapat pahala. So 2. Bila jadi apa-apa saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia dapat 1 pahala. Dan bila dia berhadapan dengan itu, maka dia pun sabar, dia tak kelang kabut, maka dia dapat lagi 1 pahala. Orang yang sabar. Gitu kaedah yang kita ulang. Dan mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan, dapat 2 pahala. Apa maksudnya? Orang ni ngata kat kita ni Allah, hujung rambut sampai hujung kaki, macam-macam dikata. Maka ketika dia mengata, kita dapat 1 pahala.
Bila kita mendengar berita dan kita bersabar, tambah lagi satu pahala. 2 pahala. Biarlah dia nak mengata apa pun. Kan ya? Saya pernah dulu, saya ingat few years ago, cakap orang putih pula. Kan ya? Okay, 5-6 tahun lepas, ada orang kata, Ustaz, saya sebenarnya meluat dengan orang tu sebenarnya. Dia kata dia meluat. Kan? Agak-agak berapa lama dah. Saya selalu kata gitu. Agak-agak dah berapa lama dah awak meluat. Dalam 2-3 bulan ni perangai tak elok Ustaz. Saya meluat dalam 2-3 bulan ni. Saya kata sabar sekejap. Sebenarnya sebelum awak baru 2-3 bulan meluat. Orang tu 2-3 tahun dah meluat dengan awak. Cuma tak mau bagi tahu je. Cuma tak mau bagi tahu je. Awak jahat sebenarnya. Cuma tak mau bagi tahu. Itu satu sabar. Bila kita berhadapan dengan kelemahan orang lain, jangan ingat orang lain lemah sebenarnya. Kita yang lemah. Kita yang lemah. Cuma orang tu sabar. Tak cakap apa-apa. Tak apalah. Biarlah aku pun lemah juga. Lebih kurang gitu. Maka jangan mudah meluat dengan orang. Jangan mudah. Itu perlu nilai kesabaran yang besar. Okey? Baik. Orang yang sabar, bila dia ditimpa musibah, maka itu dapat pahala 1. Dia sabar, 2 pahala. 2 kan? Yang itu sabar. Yang kedua, apabila datang kejahatan padanya, orang fitnah lah, orang buat itu, orang buat ni, dia dapat pahala 1. Kemudian dia sabar, tak payah balas lah. Buat apa nak balas? 2 kali 5, 5 kali 2, aku pun macam dia. Maka dia dapat lagi 1 pahala. So 2 pahala. So apa yang datang pada kita tak pernah sia-sia. Adakah satu-satu benda yang tak pernah dicatat kebaikan? Tak, semua. Malaikat berada di belah kanan kita, malaikat rahmat, malaikat azab ni, dua-dua malaikat dia tulis saja. Dia tulis. Dan mereka menderma dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Pun dapat 2 pahala. Apa maksudnya? Pahala pertama, kita terima rezeki. Dan kita kata alhamdulillah, tu pahala pertama. Pahala kedua, kita share rezeki dengan orang lain. 2 pahala. Allahu Akbar. Ini nikmat. Ini nikmat sangat-sangat besar lah. Okay. Saya alhamdulillah tahun ini baru nak buka poster untuk wakaf, iftar dengan sahur. Tahfiz saya dah penuh dah. Dah penuh dah. Kan ya? Terlalu cepat manusia berebut-rebut nak buat kebaikan. Jadi kita kena lawan. Berebut-rebut juga nak buat kebaikan. InsyaAllah jangan biarkan orang buat aja. Datang masjid, kerja kita makan aja lepas ceramah. Kan? Kita datang tak pernah bawa buah tangan. Patutnya bila masjid buat ceramah, contohnya ceramah Isra' Mi'raj, masjid kata, surah Al-Falah kata, okey minggu depan kita buat ceramah Isra' wal Mi'raj. Maka masjid menyediakan makan-makan sikit. Maka bila dengar yang tu, muslimat yang pandai masak ni, muslimin yang ada duit, maka fikir, apa aku nak tambah sumbangan? Oh, aku pandai buat tepung talam. Jom hantar 2-3 talam. Iya, cukup. Ini tak. Datang dengan ceramah, belum ceramah, dia dah makan. Lepas tu siap bawa plastik dengan getah pula tu. Ya. Sebenarnya bukanlah semua orang. Tapi dalam semua orang tu ada seorang dua. Iya, ada seorang dua. Cepat betul dia. Kan kadang-kadang dia pergi jumpa dengan caterer tu. Caterer kan ada kat bawah tu duduk tunggu. Dia pergi jumpa caterer, bungkus. Saya AJK. Hanya bukan dia AJK. Iya. Semalam saya di Sabak Bernam pun saya tegur pasal tu juga semalam. Okay, jadi tak jadi bungkus. Okay. Fahamlah, kena bagi faham yang ni. So apa yang kita dapat di sini, kesabaran dapat 2 pahala. Pertama, ulang balik nak kena faham apa yang 2 tu. Yang pertama, bila kita didatangi ujian, itu kita dapat pahala sebenarnya. Bukan kata kenapalah aku ni, dah lah aku tak sihat, laki pula buat perangai pula tu dengan cleaner satu bangunan. Tu ada tu. Ada, saya selalu jumpa gitu. Ya kan ya? Bini komplain dan macam-macam lah. Maka tenang aja. Bila terima ujian, kita dapat pahala. Allah tak bagi free. Dan bila kita sabar, dapat 2 pahala. Itu satu. Yang kedua, orang ngata kat kita. Hukumnya apa? Kita dapat pahala. Dan kita sabar, tak balas kejahatan dia. Kita tak balas balik dalam WhatsApp. Kan ya? Siap pantun.
Pantun begini-begini, tuju balik dengan dia. Tak. Kita dengar je apa yang dia cakap, dan kemudian kita dapat pahala, kemudian kita sabar, tambah lagi satu pahala. Dan dalam bab rezeki, bila kita terima rezeki, dahlah rezeki itu diterima, pahala pun dapat sebab kita cari rezeki yang halal. Dan yang kedua, kita share dengan orang lain, pun tambah lagi satu pahala. Tu dia nikmat. Nikmat seronoknya. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh, umur Nabi Nuh 950 tahun. Berdakwah 850 tahun. Kan ya? Dapat 80 orang aja. Bayangkan. Amal mereka, satu amal satu dapat, satu amal satu dapat. Tapi keindahannya, kita umat Nabi SAW, umur kita muda, tapi pahala kita berganda. Tak ada satu yang free, semua dapat. Bangun tidur dapat pahala, gosok gigi dapat pahala, hantar WhatsApp kat kawan, remind hari ni ada kuliah Ustaz Amran, hari tu minggu pertama tak buat, ganti minggu ke akhir, dapat pahala. Udah. Kan ya, bila datang ada orang meniaga kat tepi situ contohnya, yang dia beli satu, dia beli dekat kawan dia satu, dekat ustaz dia beli satu juga. Peringatan. Iya contoh, maka dapat pahala lagi. Apa yang tak, semua ya, sapu dekat dalam rumah, rumah awak besar ke rumah awak kecil, awak dapat pahala. Awak basuh pinggan, awak dapat pahala. Awak menumis satu keluarga, 7 orang makan, 7 gandaan pahala. Apa lagi? Semuanya pahala. Maka nikmat kita cukup besar di dalam menilai semua pemberian Allah. Maka gandaan pahala itu sentiasa banyak kita dapat, dengan tujuan kita harap cari redha Allah, bukan redha manusia. Ya. Isteri bila buat bukan mencari redha suami, tapi mencari redha Allah, kerana Allah memerintahkan isteri itu taat pada suami. Suami dia jaga isteri bukan kerana isteri dia itu ratu kebaya sungai besar sebab berenam, bukan. Bukan. Ya, tapi dia jaga isteri dia itu kerana mencari redha Allah, perintah Allah ke atasnya. Gitu. Ya. Baik. Seterusnya kita baca surah Hud ayat 114. Ya, surah Hud. Ini diulang-ulang ayat ni kenapa diberi tambahan? Supaya dapat pendengaran yang banyak tentang kesabaran. Okey, baik. Surah Hud ayat 114. Allah menyatakan wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat wahai Muhammad dan umatmu pada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika-ketika berhampiran dengannya pada waktu malam. Sesungguhnya amal kebajikan, yakni terutama salat kamu itu menghapuskan kejahatan. Dengar betul-betul. Kan? Perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Surah Hud 114. Pertama, Allah pesan wa aqimis salah. Wahai Muhammad, salat, dan ajar umatmu juga salat. Bukan suruh Nabi aja. Nabi kena salat, Nabi ajak dan ajar kita buat salat. Salat apa? Fardu dulu yang dijaga bagi orang perempuan daripada subuh sampai Isyak. Bagi kami orang lelaki tambah 1 salat Jumaat. Seandainya dia berada bermukim, kalau dia musafir tak apa. Ya, itu tidak jadi masalah. So salat yang dimaksudkan di sini tarafain nahari wa zulafan minal lail. 2 bahagian siang. Ya, 2 bahagian siang ni maksudnya apa? Kalau kita belajar subuh dengan asar.
Dan kemudian wazulafan minal lail, dan juga waktu-waktu yang berhampiran dengan waktu malam, sama ada maghrib dengan isyak. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak ikut hadis, mereka ambil ayat ni dan mereka kata solat satu hari cuma 3. Awal pagi, hujung petang dan awal malam. Jadi dia buat solat subuh, dia buat solat asar, dia buat solat maghrib. 3 aja. Sedangkan hukum kita gandingannya adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Bila Nabi melakukan 5 kali, maka kita pun 5 kalilah. Begitu keadaannya. Okey? Baik. Mereka-mereka yang menjaga salat mereka, sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama yang disebut salat tadi itu, apa kita panggil? Innal hasanati yuzhibnas sayyiat, menghapus segala kejahatan. Orang yang jaga salat, pahalanya banyak, memadam dosanya. 1. Memadam dosanya. Jadi kalau dia jaga salat, kalau dia masih kekal dosa, insya-Allah nilaian salatnya itu boleh padam dosanya. Okey. Yang kedua, ayat yang disebut innal hasanatis sayyi'ah ini, apa maksud? Orang yang jaga salat, dia itu senjata bagi mengelak daripada buat jahat. Mengelak. Gitu. Paling tidak time solat dia tak buat jahat. 5 kali satu hari tu, Allahu Akbar. Time tu dia tak mengata orang. 2 minit, 3 minit solat tu, time tu dia tak buat apa-apa benda jahat. Semua benda baik belaka. Paling tidak dalam hidupnya, tempoh 24 jam. Ya, begitu yang dimaksudkan itu. Maka, demikian disebut bahawa solat ada tenaga, ada kuasa yang diberi Allah untuk menghapus kejahatan. Dan perintah-perintah Allah itu adalah jadi peringatan pada orang yang mau beringat. Kalau orang yang tak nak beringat, kau letaklah Quran 30 buah dekat dia pun, dia tak nak. Kalau orang yang nak berubah, sebut satu ayat je, Allah. Tu dia terasa. Dia terasa sungguh-sungguh. Bila terasa, bila kita contoh nah, kita dengar cerita Nabi solat tahajud sampai bengkak kaki. Kalaulah kita dengar dengan telinga hati, bukan telinga ni. Jangan dengar dengan telinga ni. Sebab telinga ni banyak kali dengar tak start-start tahajud. Kan? Dengar dengan telinga hati. Jangan biarkan telinga hati itu pekak lagi tuli. So bila dengar Allah, Nabi yang digelar sebagai, bukan Habibullah, bukan. Khalilullah, kekasih Allah. Hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sahaja yang diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, yang telah ada tempat dan rumah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Solat dia sampai bengkak kaki. Kita bengkak juga. Gaut. Ya. Sungguh. Nabi solat waktunya panjang. Kita baru angkat takbir dah kira nak bagi salam dah. Cepat betul. Tu. So kita lah belajar, bukan orang lain. Nak ubah kita. Orang lain tak boleh ubah kita. Kita je. Kalau kita nak, insya-Allah. Cuba tengok tu nah. Allah kata zalika zikra, inilah peringatan yang diberi lidzakirin, pada orang yang nakkan peringatan tersebut. Kalau orang tak nak, kau bacalah Quran banyak mana pun. Kau bacalah hadis, dengarlah ceramah macam mana. Kalau dia tak nak buat, maka tak ada siapa boleh tolong dia. Allah kata begitu. Maka nak berubah, bukan tunggu orang lain. Nak berubah, jangan sabit orang lain. Nak jadi baik, tak sabit orang lain. Nak jadi jahat, tak sabit orang lain. Nak bertaubat, tak sabit orang lain. Hanya diri kita sendiri. Kalau nak, boleh buat. Kalau tak nak, memang tak akan buat. Itu je, selesai. Sebab tu kita di akhirat nanti, penceritaannya mudah. Hang buat, hang dapat pahala. Hang langgar kejahatan, maka hang dapat dosa. Tak ada orang lain.
Saya selalu didik diri kita, contoh suami isteri. Isteri, jangan pernah menganggap dosamu ditanggung oleh lakimu. Ikut suka hati je ya. Awak suka-suka buat dosa, ya Allah, laki saya yang tanggung. Siapa yang buat? Awak yang buat, awak yang tanggung. Kalau suami tak didik, ya, dia menanggung kerana tidak memberi ilmu. Tapi awak pun sudah tua dan bangka, takkan tak faham-faham. Kan? Iya, ubahlah diri menuju kepada kebaikan. Itu contoh. Anak kononnya, anak yang belum akil baligh, mak bapak tanggung dosa. Dosa kita pun tak larat nak tanggung dosa anak. Bukan. Anak yang belum baligh tidak berdosa. Tidak ditulis, kalam diangkat. Kalau mereka buat kesilapan bawah 15 tahun. Umur 15 tahun ke atas kalau dia normal, maka dia itu nanggung dosa sendiri. Bukan kita yang nanggung dosanya. Jenuh kita besok, bertantan dosanya. Tu harus faham berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang balik. Dan dirikanlah salat wahai Muhammad dan juga umatmu itu di waktu 2 siang dan 1 malam, dan ingatlah bahawa kebaikan terutama salat itu penghapus segala kejahatan. Maka siapa yang nak kuat dengan senjata untuk diri dia nak bertahan, maka jaga solat fardunya, tambah solat sunatnya, insya-Allah dia akan jadi kekuatan yang kuat. Ya, dan juga Allah kata zalika dzikra lidzakirin. Inilah peringatan yang Allah beri pada mereka yang maukan peringatan. Pada mereka yang tak mau, kau hantarlah peringatan macam-macam pun. Bani Israel ada 60 hingga 70 para nabi dalam kaum mereka. Tapi macam tu juga perangai mereka. Sikit sangat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 125. Ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 125, Allah kata, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin." Bahkan, bala, ya, bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa. Kombinasi tadi sabar dan solat, sabar dan solat, sabar dan solat. Yang ini tambah satu lagi, sabar, solat dan bertakwa. Mempertahankan sabar dan solat itu naik satu peringkat lagi. Ya, bala in tasbiru, ya, cukup, memadai senjata kamu itu sabar dan kemudian watattaqu, iaitu bertakwa. Dan mereka, musuh akan datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu. Faham tu? Mereka yang bersabar, mereka yang minta pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat dan juga dengan taqwa, maka bila mana musuh menyerang kamu, maka nescaya Allah membantu kamu. Cuba dengar ni ya. Hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikah. Allah mendatangkan 50,000 malaikat membantu kamu. Mata tak nampak, ya. Dengan malaikat itu siap ada tanda-tanda masing-masing dengan pangkat-pangkat mereka masing-masing. So don't worry and always be happy. Tenang aja. Iya sungguh. Maka nilaian belajar itu sabar. Ustaz, saya sabar Ustaz sampai sekarang belajar tak faham-faham. Kan ya? Minta maaf lah. Saya dulu kalau ingat lagi lah, saya pernah cerita, saya pernah mengajar Al-Quran dewasa di rumah Farah Fauzana.
Rumah Farah Fauzana, dia DJ radio dan dulu pernah ada rancangan Nona lah itu ini kan. Di rumah Farah Fauzana, rumah mak dengan ayahnya, Haji Fadil dan juga mak dia Faridah Abdul Jalil di Seksyen 8 Shah Alam. Setiap hari Khamis petang saya akan mengajar dan bertahun-tahun. Bukan hanya belajar Quran biasa, malah kami belajar tafsir Ibnu Kathir, sahih tafsir Ibnu Kathir. Mak dia ni adalah di antara orang yang sangat terus terang. Orang Melayu kata outspoken. Itu kan ya, outspoken. Mak dia kata, ustaz, bertahun-tahun belajar ustaz. Orang lain bila ustaz tanya nun mati semua jawab. Kalau ustaz tanya saya nun mati, saya rasa macam nak mati ustaz. Tu kan. Kenapa saya tak pandai? Kenapa saya tak pandai? Kenapa saya tak pandai macam orang lain? Saya kata, akak dulu reti mengaji tak? Tak pandai. Dulu saya tengok Quran jadi buta, dia kata. Tapi sekarang tengok Al-Quran boleh baca. Di antara ramai-ramai, makhraj paling baik dia. Tapi dia tak pandai nun mati, mati gitu. Tak, dia tak pandai. Tapi dia boleh baca Quran, Saya kata, alhamdulillah akak pandai Quran, akak tak pandai tajwid. Kenapa? Sebab Allah tahu kalau akak pandai semua, akak berhenti mengaji. Orang nak belajar apa dah pandai. Jadi Allah biarkan kita lambat pandai. Rupanya Allah nak pergi mengaji sampai ketua. Itu. Dan ada juga anak murid yang ramai-ramai macam ni, ustaz. Saya selalu, ustaz, tiap hari datang masjid mana saya tak pergi. Tapi tak faham-faham. Saya tak pandai, ustaz. Saya kata, akak pandai dah. Apa yang saya pandai, ustaz? Saya tak faham. Apa yang saya tulis, kadang-kadang balik di rumah, saya tak boleh baca. Tak tahu pun tulis. Saya kata, akak pandai. Kerana akak sentiasa memilih tempat beroleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai ini, syarah dia berbeza-beza. Ada orang tafsir pandai mesti dapat A. Tak. Ada orang pandai. Bagaimana pandai dia itu? Dia jaga mak dengan ayah dia. Dia pandai. Ada orang pandai, dia tak pandai daripada sudut lain, tapi bila jaga suami, Allah Rabbi, dia paling pandai. Ada orang pandai, kan ya, dia sudut mana dia pandai? Memilih tempat. Tempat mana yang ada pahala, tempat mana yang ada laluan pergi ke syurga. Ni. Maka duduk, kan. Paling tidak besok kaki yang kebas tu jadi saksi di hadapan Allah. Betul. Sungguh, paling tidak mata yang mengantuk tu, iya kan, dia saksi di hadapan Allah Ta'ala. Bayangkan mula-mula duduk bersila, tukar bersimpuh, udah bertinggung, gostan-gostan jumpa tiang, lega hati, macam tu gitu. Cara mengaji lah cara kita. Maka orang yang mengaji ni, dia sentiasa melihat kebaikan. Jangan rasa kecil dengan kebaikan. Tak payahlah RM1 aja sedekah, tunggulah duit RM10 baru sedekah. Itu setan nama itu. Ada RM1 tak sedekah, tunggu RM10 lah. Elok-elok naik tak sampai RM10, maka kita terpaksa belanja ke tempat lain. Tak jadilah sedekah. Okey, maka moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Kita ulang balik yang terakhir tadi, surah Hud ayat 100. Surah Ali Imran 125. Ya, yang sebelum tu surah Hud ayat 114. Yang sebelum tu surah Al-Qasas ayat 54. Yang sebelum tu surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang sebelum tu surah Al-Baqarah ayat 45. Dan yang paling awal tadi surah Ar-Ra'du atau surah Ar-Ra'ad, surah 13 pada ayat 22. Ya, sekejap aja tempoh 1 jam, tak sempat kebas kaki rasanya. Kan ya, maka moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan dalam pertemuan kita ini, insya-Allah. Baik, 1-2 soalan silakan. Sila. Waalaikumsalam. Cakap tentang sabar tu mudah. Akak, sabar kak. Dia balas balik, engkau apa tahu? Aku yang rasa. Dia kata gitu.
Memang hakikat sabar itu bercakap susah, bercakap senang. Susah berhadapan dengan kesabaran itu, sebab itu pahalanya besar. Hanya orang sabar menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mahalnya sabar, sakit. Bila nampak anak-anak kita tak dengar cakap kita ni, kita jadi rasa hina jadi mak bapak. Sakit tu tak tahu nak cakap. Tapi sabar je, besar pahala syurga bagi kita. Memang sabar tu sakit. Kalau nak sihat, tak payah sabar. Sihat gitu. Maka jangan ungkap kalimah itu. Kalimah itu kalimah kegagalan dalam diri kita. Kau cakap senang le, bukan laki kau, dia kata gitu. Kan ya? Itu kau cakap senang le, bukan anak kau panjang muncungnya tu. Jangan cakap gitu. Bila mana kawan kata sabar, kita syukur kerana Allah mengutus orang yang baik-baik datang memberi peringatan kepada kita. Kerana sebenarnya orang lain tak nak datang bagi nasihat dengan kita sebab perangai kita pun tak senonoh. Nasib baiklah ada seorang tu suruh sabar. Iya sungguh. Maka saya selalu kata begitulah. Kata gitu, sabarlah. Sabar dalam berhadapan dengan ujian. Tu sabar juga. Kawan kata sabar ya, tu pun kena sabar juga. Masa kawan kata sabar ya, tu pun kena sabar juga. Kenapa? Mempertahankan kesabaran itu. Itu penting. Dalam surah Ali Imran, surah ayat ke-200, surah ketiga. Allah Subhanahu wa taala kata isbiru wasabiru warabitu. Allah bagi tahu kepada kita sabar dan pertahankan kesabaran. Pertahankan, sabar. Tak tahan, pertahankan kesabaran, tak apa. Saya datang masjid hari Jumaat contoh, khutbah. Parking kereta elok, ada tempat parking contohnya. Parking selipar pun elok. Selipar mahal, Dr. Kadin. Selipar je harga 300 contohnya kan. Parking selipar tu elok, tepi dengan pasu bunga, confirm orang tak nampak. Kita tahu dah. Baca khutbah ni sabar, sabar, suruh orang sabar. Keluar je, tengok dekat pasu bunga, pasu ada, selipar tak ada. Allah uji nak tengok sabar tak? Sabar, okey sabar. Okey tak apa. Kalau tak hilang tak boleh beli baru. Jadi biarlah hilang. Maka kita pun start kereta, balik dengan kosong, tak pakai selipar lah, balik sampai rumah. Sampai rumah parking, bini buka pintu, buka pintu, kita turun kereta. Ni apa pasal ni? Pergi kaki orang, balik kaki ayam. Contoh gitu. Itu ujian kedua. Masa tu suami kadang-kadang tak sabar. Memang orang masjid memang pencuri, perompak, penyamun tarbus. Dia dah mula dah tu. Dia dah mula dah. Pada hakikatnya tak apalah, dah hilang, beli baru je. Gitu sebenarnya. Jadi pertahankan kesabaran adalah satu benda yang sangat berat. Tapi kalau kita mampu untuk bertahan, maka itu kemenangan besar. Allah bersama orang sabar. Dan wabasyiris sabirin, khabar gembira pada orang yang sabar. Wallahu a'lam. Kita yang ungkapkan kesabaran tu pun kena sabar ke? Kalau dia kata kau tahu je, sabar. Apa kau apa tahu? Sabar. Gitu. Cukup, sabar juga. Jangan buat macam tu. Kita kata sabar ya kak, kau apa tahu? Aku yang rasa. Ikut suka kau je lah. Jangan buat gitu. Sabar, sabar dan terus sabar. Dalam dakwah ni, kami yang jadi penceramah ni, orang mengata kiri kanan. Kiri kanan orang mengata. Buat grup WhatsApp pun ada. Buat grup WhatsApp semata-mata nak mengata ustaz pun ada. Iya. Sungguh biarlah. Janji kalau orang mengata kita dapat apa tadi? Dapat pahala. Kita tak balas lagi dapat pahala, 2 pahalanya. Okey? Wallahu alam. Confirm tak ada soalan? Okey, kalau tak ada seperti mana biasalah setiap kali saya ceramah, terutama bulan Rejab ni ada bulan sedekah sebenarnya. Rejab ni sebenarnya bukan bulan puasa. Tapi kita rajin betul puasa, tambah-tambah orang perempuan. Puasa rajin betul bulan Rejab ni. Tapi masa sedekah al-bakhilun wal kedukutun. Betul. Siapa nak puasa, puasa bulan depan, bulan Syakban. Nabi puasa hampir penuh, 2 hari je tak puasa.
27 dengan 28 dengan 29. Itu hari Syak. Hari lain pulun puasa. Ini kita tak bulan depan. Bulan depan tak puasa kenapa? Kenduri arwah. Kan bulan Syaban banyak kenduri arwah. Kenduri menyambut Ramadan. Tak, bulan depan banyakkan puasa. Bulan ni banyakkan sedekah. Itu yang betul, yang kadarnya. Okey? Jadi siapa hari ini nak bagi sedekah kepada pusat tahfiz saya alu-alukan. Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Dosa tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Dosa dahulu maupun yang kemudian nanti ya Allah. Ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kami bersabar ya Allah. Bantu kami dalam kami bersabar ya Allah. Bantu kami dalam kami bersabar dengan ujianmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tuhan kami, ampuni mereka yang bersedekah di pagi duha ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah sebagaimana kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.